Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Lama dah saya tak pergi Masjid Muqtafi Billah Syah ni dah. Biasanya pada hari Sabtu saya ada kelas dengan Darul Fitrah, tapi kerana kelas dibatalkan jadi saya luangkan masalah memenuhi jemputan pihak masjid. Jadi pagi ini tajuk yang diberi untuk saya bincang, Kang Anjo ni bincang dah. Membina Mahligai Indah. Berat juga tajuk ni. Yang pertamanya, kalau nak kata apa benda saya nak share pengalaman pun setakat mana sangat pengalaman saya. Bahkan sehingga ke saat ini pun saya kira saya masih belajar lagi untuk mengurus rumah tangga. Masalah anak-anak, menguruskan yang terbaik untuk isteri, biar kahwin 20 tahun pun. Tapi proses belajar tu rasanya masih lagi berlaku. Dan masalah rumah tangga ni dia bukan hanya sekadar berasaskan kepada ilmu tak padan. Dia kena ada skill dan pengalaman dia kena ada. Kadang-kadang orang ilmu banyak tapi pengurusan rumah tangga tak comel. Jadi bukan masalah ilmu, tetapi kena ada ilmu juga. Waktu dah boleh lari. Dia kena ada ilmu, dia kena ada skill dan campur sikit pengalaman sikit-sikit. Jadi ya, orang main bola gitu kok tau. Ada skill saja, tak ada pengalaman tak guna juga. Sampai depan itu pun duk gelek-gelek. Orang tendang kan. Gitu, tapi dia tak ada pengalaman. Oh, tendang. Jadi ala kulihal saya cuba kongsikanlah beberapa tips-tips membina Mahligai Indah berdasarkan kepada konteks kita pada hari ini. Akak-akak, ibu-ibu dah. Kalau student saya lain pula cerita dia. Waktu baru nak start, nak start dah ataupun nak cover ke anak-anak. Waktu gitu. Jadi kita bincang di situ. Dan saya ambil beberapa panduan-panduan daripada kitab Tarbiyatul Aulad khususnya. Dah diterjemah pun Syekh Ahmad Smaid. Yang tu saya suka sangat. Kalau anak-anak kita bekalkan dengan buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan anak-anak dalam Islam, dah terjemah oleh Syekh Ahmad Smaid, Pustaka Nasional Singapura terjemah. Hak milik percetakan dia orang tu, penerbit, hak milik penerbit. Kemudian buku-buku Dr. Fadilah Hamzah khususnya, sebab dia orang lain tulis buku dan dia tulis buku. Jadi apa bezanya? Bezanya dia berjumpa dengan ramai orang dan dia mengumpul banyak pengalaman-pengalaman orang. Jadi di situ saya rasa cantik kalau kongsi sedikit sebanyak. Saya tak sebut buku lah nanti dah. Saya baca sana baca sini. Khususnya kita cuba bincangkanlah cara nak membina Mahligai Indah khususnya untuk anak-anak kita lah dah. Jadinya kalau dalam tahap kita sekarang ni, sebenarnya yang utama sekali ialah dari saat, kalau kata orang kata saat pilih jodoh, waktu paling utama. Sebenarnya sebelum pilih jodoh tu ada lagi proses dia, iaitu penyediaan anak-anak kita. Sebelum pilih jodoh orang, anak kita tu nak pilih jodoh tu lagu mana. Gitu. Jadi saya kira yang ni sebab buku Tarbiyatul Aulad tu perlu ada pada anak-anak kita. Bacalah, tak boleh habis. Saya pun sampai sekarang ni lunyah dah kulit buku tu, dah habis juga. Tapi maknanya apa hal kita rujuk, jadi maknanya buku tu menyediakan individu untuk membina Mahligai Indah. Saya rasa kena ada. Jadinya kemudian apabila berlaku pemilihan jodoh, iyalah ustaz-ustaz sabuk khabar semua kan. Pilihlah yang bertakwa, pilihlah yang beragama, pilih bertakwa, pilih beragama. Ustaz-ustaz cari hok comel juga.
Sebenarnya dok comel tu subjektif dia. Pasal apa? Mata orang. Dok. Orang kata Neelofa tu comel sangat. Bagi saya comel sungguh. Bukan comel sangat dah, comel sungguh. Jadi maknanya mana? Waktu atas mata masing-masing tengok. Tak boleh nak kata. Tak. Sebab tu cuma waktu lah kita sebagai penyediaan lah. Oleh kerana sini kaum-kaum bapa tak ada. Tak. Jadi kita khususkan maknanya nasihat ini kepada kaum ibu. Iaitu biarlah kita sedap mata dipandang. Sedap mata dipandang. Bukan ke comel tak comel. Sedap dan sejuk tak ada. Ya sejuk. Tapi gitu sejuk tu kena define lah tu. Tak, kalau pergi kat Eskimo tu sejuk semua mata memandang. Tak pandang pun sejuk juga. Jadi pada ketika itulah maknanya perwatakan kita ataupun anak-anak kita yang kita nak tunjukkan itu mestilah sedap dan sejuk mata memandang. Gitu. Kadang-kadang orang comel ni tak ada kisah yang diceritakan kata sedap kamu kata bini comel berat. Dosa kamu cari bini comel. Apa kata? Masak tak reti, ngemah rumah dok kata. Letisang aku kata. Dok. Hari-hari duduk bilik muka kan comel. Sebenarnya betul dah, bini tu betul dah. Dok, sebab tugas hakiki utama isteri ialah menjadikan untuk suami dapat tidur. Hotline tu tanggungjawab suami. Sedap bagian isteri tu. Tapi dengan syarat. Dia ada syaratnya juga, tak? Apa benda kalau dalam keadaan begitu isteri wajib taat secara mutlak kepada suami dalam keadaan macam tu. Tetapi kalau suami suruh isteri buat kerja-kerja rumah, tak? Kemudian nafkah pun kena tengok. Jadi pada ketika itu kena ada tolak ansur lah. Dan biasanya, dah ustaz, kena buat kerja rumah tak? Sayyidatina Aisyah, contoh terbaik bagi ibu-ibu, dia buat kerja rumah. Sayyidatina Fatimah buat kerja rumah. Tak, sampai mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah kata, ayah dia. Dia kisau gandum, dia undi tepung, dia buat roti, ambil air pun dia. Ali gimana Ali? Sayyidina Ali dia keluar berdakwah, keluar berjihad. Jadi pada ketika itu, yang itu dia katakan sebagai keindahan dalam rumah tangga. Kalau tak ada tu, duk main depan cermin saja tadi lah. Sakit jiwa kata. Nak cegah comel. Sayang boleh kau lain kata. Jadi gitulah. Oleh kerana itu kita kena faham bahawa kaedah pemilihan yang ditunjukkan oleh agama tu cantik. Tak? Pilih ada rupa ni bukan masalah cantik, yang kata tadi lah sedap mata memandang. Tak? Ada yang ada hartanya, ada keturunan yang baik. Pasal apa keturunan baik-baik? Sebab bila keturunan baik ni, sekitaran dia membentuk peribadi yang baik. Kalau mak ayah dia wrestler daripada WWF, tak? Ayah dia undertaker. Isteri dia, mak dia pun gusti juga. Tengok mendidik anak kan. Tak nak makan saja dia kepit makan. Kepuk. Jadi waktu sekitaran itu yang membentuk dok comel. Gitu je. Sebab tu suruh pilih keturunan tu. Dan tetapi Rasulullah kata walau macam mana sekalipun ini adalah faktor-faktor yang mesti ada, tetapi yang nombor satu ialah Pak kata tadi beragama, bertakwa. Pasal apa? Kena yang ambil agama, ambil yang takwa. Nabi kata kalaulah ambil yang beragama dengan yang bertakwa, tak? Kalau dia tak suka kepada pasangan dia, dia tak akan mengkhianati dia. Sebab dia ada agama. Agama suruh dia buat baik kepada pasangan, agama suruh dia layan baik pasangan, agama tak benarkan dia melanggar hukum syarak. Jadi comel. Tak? Kalau suka kau lagi. Gitu. Itu sebab kerana pilih agama. Sebab kehidupan dunia ni, berapa tahun kita kahwin? 40 tahun, 30 tahun. Hanyalah sekadar nak menghabiskan tempoh dalam dunia. Sedangkan kita akan berpindah ke alam akhirat yang kekal abadi. Sebab tu kata, sabar sekejap. Musibah dalam dunia sekejap. Kita kata kesiannya dok kat Syria tu.
kena bom, kena bunuh, kena macam-macam, kena seksa apa semua. Kesian ni nak buat ke mana. Kenapakah ini berlaku? Soalan gitu. Kenapa Allah mentakdirkan perjalanan itu begitu? Ada rahsia dia. Kadang-kadang kita tak tahu pun rahsia Allah. Tapi mesti ada rahsia. Kenapa sampai begitu sekali? Bahkan Allah ni, kasih sayang Allah ni lebih daripada seorang kasih ibu kepada anak dia. Jadi macam mana kasih Allah kepada hamba ni sampai boleh membenarkan syria berlaku macam tu? Naknya sekali. Ada rahsia dia. Sebab Allah ada sesuatu yang disimpan di akhirat esok. Itulah kita ingat gitu jelah. Kadang-kadang kita tengok naknya lah kat jiran contohnya. Dapat suami yang teruklah ginilah, gitulah, ginilah kan. Padahal dia baik-baik sangat. Kenapa berlaku begitu? Tu kadang-kadang kita melihat ni taklah palah mana pun. Molek-molek ada pula. Tu rahsia-rahsia perjalanan Allah. Sebab Allah kata dia sediakan satu tempat ke akhirat. Dan Imam Ghazali kata hidup kat dunia ni adalah bayangan hidup kita di akhirat. Duduk kat dunia ni bayangan kita akhirat. Kalau rajin mari masjid, mari mengaji, nadah ilmu, maknanya bayangan akhirat kita ni dia ada awal-awal molek gitulah. Saya nak kata molek terus tu, itu hak Allah Taala kan. Kan bila dengar sini orang mari masjid, lepaklah kata boleh syurga dah. Insya-Allah boleh. Tetapi nak kata confirm Allah Taala saja yang tahu. Tapi maknanya katakanlah orang itu suka sangat buat maksiat. Adakah itu bayangan ahli syurga? Tak. Gitu. Jadi maknanya kerana itulah kita melihat apa benda yang dikatakan sebagai kenapa agama ni penting ialah kerana inilah yang akan membayangkan kehidupan kita di akhirat esok. Kalau susah sekalipun dalam dunia ni, tetapi itu hanyalah bersifat sementara yang Allah kata ini ujian. Ujian untuk orang ni, ujian untuk orang ni. Tak? Kenapa orang ni senang lenang? Ujian ni senang lenang. Belum tentu maknanya senang lenang itu di akhirat esok membawa kepada senang lenang. Ya, tapi kita berdoalah mudah-mudahan senang lenang dalam dunia, akhirat pun senang lenang. Tak? Ataupun kenapa dia susah payah? Mudah-mudahan susah payah itu di akhirat boleh 4 kali ganda senang lenangnya. Sebab itulah malaikat tengok perumpamaan 2 orang, satu kafir, satu musyrik, satu lagi beriman. Pagi-pagi musyrik ni, orang kafir ni, dia pergi sembah kepada Tuhan dia, sembah Tuhan berhala dia, minta rezeki. Dan orang mukmin ni minta kepada Allah. Tiba-tiba bila pergi ke laut tangkap ikan, orang kafir ni banyak dapat. Penuh perahu dia. Udang, sotong, ikan, macam-macam ikan dia. Orang Muslim ni boleh. Sehingga nak ke petang boleh seekor ikan kecil. Itu pun terlepas juga. Malaikat kata, nak ayuh sungguh lah gini kata. Nak ayuh sungguh. Daripada pagi sampai ke petang boleh ikan puyuh, lepas pula ikan puyuh. Dah lah ikan puyuh, terlucut pula. Jadi bila mengadu kepada Allah malaikat ni nak tahu rahsia dia, Allah kata cuba tengok tempat yang aku sediakan di akhirat kepada lelaki Muslim ini, mukmin ini dengan lelaki kafir tadi. Bila malaikat pergi tengok, malaikat kata kalau macam ni payah dapat ikan puyuh pun tak apa. Tak boleh ikan pun tak apa. Semakin Allah uji semakin comel tempat di akhirat. Maka malaikat kata tak payah beli ikan apa kalau gini. Gitu waktu. Sebab itulah apa saja yang berlaku dalam dunia ini, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, sepatutnya sebagai seorang hamba Allah yang betul-betul musibah dengan nikmat ini adalah kurniaan Allah yang mesti diterima oleh hamba dalam keadaan sama saja. Sama saja. Masa dia sihat, dia sembahyang comel. Bila dia sakit, sembahyang dia tak kurang. Macam itulah juga, ataupun lebih lagi. Waktulah baru seorang hamba Allah. Musibah dengan nikmat dia terima sama saja. Sebab itu semua kurniaan Allah atas dia dalam dunia. Boleh buat gitu. Tak boleh ke? Tak. Balik suami bawa ikan tenggiri. Sekor banyak. Alhamdulillah nikmat. Tak. Esok suami balik, bawa ikan bilis 3 ekor je. Ikan mahal hari ni. Dah ikan bilis 3 ekor je. Apa benda apa ni kata? Gaji ni pergi mana? Tak mudah dah. Tapi gitulah.
Dan telah dibuktikan oleh para sahabat, para salaf dan para wali-wali Allah. Apa saja dugaannya mereka terima dengan keadaan sama saja. Ibn Abbas saya tu. Tidak dibenarkan oleh tabib untuk sujud atas tanah kerana masalah mata. Sakit mata. Dia kata kalau sujud atas tanah akan buta mata. Tapi dia kata hak tu kurnia Allah. Aku tak akan sekali-kali tidak sujud atas tanah. Bukan tak boleh sujud kat lain. Tapi Ibn Abbas tak ambuh. Tak boleh kata. Lalu dia sujud, tetap sujud sehingga mata dia buta. Bagi dia sama saja, buta atau tidak buta dalam dunia ni sama saja. Jangan buta hati sudah. Jadi oleh kerana itulah dari segi pemilihan jodoh tadi, macam mana pun kena cari sembahyang bang kena ada biar selamat sikit. Kalau terbabas senang nak patah balik. Baik. Apabila melihat kepada nak membina mahligai indah ni, yang pertama kita kena lihat sebagai satu tip yang pertama saya nak kongsi daripada buku-buku yang saya baca, ialah yang pertama azam dengan niat tu kena ada dulu. Kalau tak ambuh, bawalah fadilah khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah, jadi benda. Kalau kemahuan diri tak ada. Kalau kemahuan diri ada, dia akan berusaha untuk mencapai. Itu saja. Jadi yang pertama, sebab itulah kita walaupun maknanya dah ada anak cucu apa semua, cicit ke apa ke, tak ada masalah. Setiap kali bangun pagi, apa yang diajar Allah, apa Rasulullah ajar benda? Doa alhamdulillah. Puji Allah. Bila kita puji Allah, kembali pada Allah, maka pada kita azamlah. Ya Allah, hari ini aku nak rumah tangga aku dalam keadaan comel. Ya Allah, aku nak hari ini rumah tangga aku lebih baik daripada kemarin. Ya Allah, aku nak hari ini suami aku lebih romantik daripada kemarin. Dia umur 80 tahun biarlah, romantik jugalah. Apa salahnya kan? Tak masalah. Moknya tolong ambil tongkat moknya. Nak manja dengan moknya ni. Tak ada apalah. Kena panggil moknya lah. Panggil tongkat lah. Kan kalau panggil link kan cucu jadi confused. Untuk pi panggil link. Ya tu masing-masing lah. Tak boleh nak ajar tu dah. Masing-masing punya apa benda, watak masing-masing. Waktu benda tu kita tak boleh nak campur tu. Masing-masing tahu pasangan masing-masing. Jadi pagi-pagi kita sudah, setiap kali bangun pagi dah ada niat tu, sudah ada, Allah akan bantu. Gitu. Satu. Jadi yang pertama yang mesti ada, setiap hari kena ada azam, kena ada niat. Supaya kalau dah kita set benda tu, insya-Allah sepanjang hari kalau ada terbabas sikit, kita ada dia punya tempat gantung balik. Kan tadi aku dah azam tadi, Allah akan tolong, Allah akan tolong. Jangan bimbang. Yang kedua yang kena ada ialah kena bersyukur dan jujur. Ni masalah syukur ni satu hal juga. Kita mulut kita alhamdulillah, alhamdulillah, syukur. Tapi pada perlakuan kita belum tentu. Itu yang kita kembali kepada kata Syekh Abdul Qadir Jalani tadi. Syukur dan syukur ni, menerima musibah dengan nikmat sama saja. Itu cara gaya orang bersyukur. Dia tak ada masalah. Orang mati apa maknanya mari sakit gigi. Tak ada hal. Tak. Ini adalah salah satu daripada kurniaan-kurniaan Allah dalam bentuk sakit, aku terima ya Allah. Sebab apa? Allah bagi kita sihat sepanjang tahun. Macam-macam kita guna sepanjang tahun. Tiba-tiba Allah bagi satu je, sakit gigi. Hak lain tak sakit. Tak. Mata boleh tengok, hidung boleh rasa, telinga boleh. Tak. Kaki jalan, tangan jalan. Sakit-sakit gigi mengumpat lebat juga. Tak. Tak kisah dia. Tapi kita sentiasa menumpukan pada musibah saja. Waktu dah jadi. Sebab tu dia adalah salah satu kurniaan daripada kurniaan Allah juga. Kalau kita boleh bersyukur macam ni, kita syukur dengan pasangan kita. Abel dulu, masa Abel umur 20 tahun dulu, comelnya lah perut. Leni 8 tahun dah mengandung, dok tubik-tubik. Abel weh. Dia ada rahsia. Kenapa orang lelaki ni perut dia buncit gitu, ada rahsia. Sebab nak bagi anak cucu dia main. Orang pun tak boleh. Tak, main toy-toy atas perut tu orang lelaki je. Tak, dung tuju suka sangat main tu. Orang pun tak boleh gitu. Habis
Jeng rahim. Jadi maknanya mensyukuri apa yang ada pada pasangan kita bukan sekat fizikal saja. Fizikal satu hal. Kadang-kadang masa mula-mula kahwin tu, masa nak pilih tu comel belaka. Bila dah kahwin, baru perasan. Baru perasan. Hidung dia kemik lah. Tapi sebenarnya hidung orang Melayu ni macam setara mana? Kemik belaka. Tapi jangan risaulah bab fizikal ni. Sebab bab fizikal ni Allah cipta dalam dunia memang itulah dia. Sampai sekarang ni apa benda di Korea antara kadar tertinggi pembedahan plastik. Jadi tak jujur tu. Yang ni nombor 2 ni syukur dan jujur ni, jujur. Mulut herot jadi comel. Sehingga bila satu pertandingan ratu cantik 20 orang masuk, sama je muka. Habis bila masuk klinik pembedahan tu jadi, saya nak muka ni. Lepas tu keluar dia ni, mari pula seorang, saya nak muka ni. Tubik semua muka sama je. Jadi hak tu maknanya satu masalah. Sebab apa? Dia gini. Kita ni manusia ni dia ada jasad, ada roh. Roh kita ni sama saja. Ada rupa, tak ada rupa. Tak ada siapa boleh dakwa roh dia tu hidung mancung, pipi tersusuruh, tak ada. Roh sama saja. Jadi di hadapan Allah, roh ini sama saja. Apa yang membezakan dia? Takwa dia. Takwa itulah yang akan menjadikan seseorang itu, roh itu sangat cantik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi fizikal, memang Allah kan cipta muka-muka ni gini. Tak boleh nak ubahlah. Air tompel tu buat macam mana pun, gitulah air tompel tu lah. Nak ubah macam mana? Tetapi Allah kata hak ni hanyalah sekadar untuk pengenalan kepada roh yang ada dalam diri manusia. Nak kenal muka ni, itu je. Tetapi yang penting ialah macam mana roh kita dibentuk oleh amal dan takwa kita. Jadi kerana itulah dari segi fizikal kita kena maknanya memadailah, syukurlah. Ada juga muka tok laki aku ni. Kan kalau kosong gitu, mata tak ada, hidung tak ada kan. Cerita betul ni. Bukan lebih ni. Pukul 2 pagi di Highway Ajil, baru buka LPT tu. Kita ada apa benda? Pak saudara sepupu. Lalu pukul 2 pagi nak highlight. Nak kata highlight, tiba-tiba potong anak dara tak pakai helmet kan. Nampaklah dia punya rambut apa semua tu. Naik motor. Dia pun nak potong tu, ish mak bapak mana pula lah bagi anak dara dia keluar pukul 2 pagi naik motor seorang-seorang. Dia pun potong. Tengok dalam side mirror tu, tak ada muka. Memang padan mak bapak ni je. Memang mak bapak ni memang suruh keluar pukul 2-3 pagi, dia tak suruh keluar 2-3 petang. Jadi kalau tak ada muka gitu, pekat nanang, susah pula. Keluar ke pasar semua tak ada muka. Mana tu laki aku ni seorang, mana seorang? Susah tau. Alhamdulillah ada juga muka dia. Baik. Jadi kalau kita bersyukur, itu sangat apa maknanya membantu mahli gaidah. Kita kena ajar anak kita bila kita dah pilih, kita istikharahkan. Istikharah ni kena ada benda yang baik. Ni ada ibu saya tengok cerita. Betul tak betul Allah alam ni. Kalau betul pun maknanya tak patut, kalau tak betul pun cerita ni memang tak boleh buat gitu. Dia ada seorang anak daripada kecil berlakon iklan. Biasalah berlakon iklan, tak tutup aurat apa semualah kan. Akhirnya bila dia balik, dia berasa mari maknanya tengok kawan-kawan dia tutup aurat apa semua, dia berasa tak sedap. Tak boleh ni kata dosa bukan aurat ni. Pada ketika itu masa tu dia masih lagi menerima tawaran-tawaran berlakon iklan lah apalah. Maka dia bagi tahu mak dia nak tutup aurat. Dia bagi tahu mak saudara dia nak tutup aurat kata. Mak kata nanti mak sembahyang istikharah dulu. Nak tutup aurat sembahyang istikharah dulu. Kan esok-esok orang kata nak sembahyang Jumaat apa nak sembahyang apa nak solat subuh ni apa 5 waktu ni buat ni istikharah dulu sembahyang ke tak? Jadi gitu. Maka mak dia istikharah, dia kata tak sah. Kalau berhenti maknanya tak dapat tawaran berlakon. Rezeki Allah salurkan melalui berlakon. Dia ke macam tu. Adalah ustaz ni. Bergerak guru kalau gini. Hal tu maknanya bahagian-bahagian hak wajib. Istikharah ni nak pilih jodoh tadi.
Tu dah apalah. Kalau istikharah contohnya, dia istikharah ni nak memilih antara yang dua yang terbaik tau. Ataupun nak meneruskan ataupun tidak, istikharah lah. Kalau satu ni kaki pukul, bonza kelab malam tu. Mari rambut apa benda qazak sekarang ni dia cukur tepi macam-macam tak. Mari datang lepas tu pakai singlet koyak rabak pula tu, rantai basikal letak kat tekak tak. Mari masuk Mina tak. Seorang lagi mari pakai piah, kata mari masuk Mina juga tak. Tahu dah ni pergi masjid, nak istikharah lagi ke? Nampak dah situ. Makcik, wah, nak makcik nak bagi atau tak? Itu pun tak kena dah kan. Kita dah rasa sedap dah. Istikharah lah makcik. Tengok tu dah. Jadi hak tu kalau kita dari segi zahirnya, maka kita sudah pastilah berat pada hak tadi dah. Dari segi zahirnya. Ala kulli hal tetap sunat juga melakukan istikharah walaupun nak kepada hak tadi. Ya Allah, mudah-mudahan pilihan aku ni engkau lah yang beri petunjuk. Tetap minta. Khususnya yang kalau dua-dua sama saja. Dua-dua ustaz contohnya, bukan saya lah tau. Molek belaka perangai, dah nak pilih manusia, kau semain istikharah. 40 tahun dah istikharah ustaz. Dah mimpi-mimpi. Nak suruh mimpi ke mana? Orang suruh semain istikharah, bukan suruh mimpi. Ya, sembahyang istikharah, malam tu semain istikharah, esok buat keputusan. Itu je. Mimpi nak mimpi, kalau mimpi tu Allah nak tunjuk. Kalau tidak mimpi pun Allah letak dalam hati kita, aku buat keputusan ni. Dah semain istikharah, tak akan menyesal. Buruk baik kita akan terima sebab Allah dah atur. Ini kita nak istikharah, nak mimpi-mimpi dah. Lagi kalau anak-anak kita istikharah pilih jodoh. Dia dah siang malam duk bayang lelaki tu, kemudian dia istikharah, memang mimpi. Tak usah istikharah, mimpi dah. Gitu. Jadi istikharah ni jangan bergantung kepada mimpi. Kita istikharah, kemudian kita tetap. Baik. Yang ketiga yang perlu ada ialah kasih sayang. Yang ini sebenarnya agama Islam kita. Bukalah kitab suci mana-mana, Ya. Kalau kita buka Al-Quran, mula-mula lagi dengan nama Allah. Letak yang pertama Allah dulu. Segala-galanya ialah Allah, Tuhan, pemilik kita, pemilik alam semesta, semua sekali tertakluk di bawah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca bismillah. Segala-galanya milik Allah di situ. Buka kitab suci Al-Quran, tak ada kitab lain. Yang kedua Allah sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Situ Allah letak dah situ. Agama kita dikasih sayang. Dah agama lain tu kata kasih sayang. Macam mana tu? Kalau agama samawi, itulah yang Allah letak. Sejak daripada zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad, Allah utuskan rasul-rasulnya kasih sayang. Bukan satu-satunya eksklusif, tapi eksklusif untuk agama Allah. Dan kasih sayang ini fitrah. Saya boleh buat satu agama, ini bukan nak buat kan. Dan saya pun boleh katakan agamanya adalah agama kasih sayang sebab fitrah. Jangan kata apa benda manusia, kucing pun nak kasih sayang. Kenapa dia duk geser-geser kaki kita? Kena geser-geser kaki bahang laku. Dah. Kan? Dia geser-geser kaki tu suruh apa? Diusap-usap dia, kan? Tu fitrah makhluk. Jadi kita yang pertama, bahkan Islam ini Ar-Rahman Ar-Rahim ni hebatnya apa? Yang pertama Ar-Rahman ini Allah beri kepada semua. Ni kalau dalam syarah-syarah kitab bukan Bismillahirrahmanirrahim, Allah jelas dah. Ar-Rahman ni Allah bagi semua. Sama ada yang durhaka, yang maksiat, yang taat, Allah bagi belaka. Yang kafir, yang musyrik, yang tak beriman, Allah bagi. Sifat kasih sayang Allah kepada hamba. Sebab itulah dunia dibagi. Kalau seorang mendakwa dia musyrik, dia kafir, dia buat banyak kebaikan lebih daripada orang Islam, derma dia juta-juta, maka dia minta kepada Allah balasan dia. Allah kata aku dah bagi dah dalam dunia. Sebab Allah balas dia dalam dunia. Dia dapat bahagian di dunia. Sebagai orang musyrik yang Allah beri sifat Rahman tadi. Tetapi sifat Rahim ini hanya kepada orang yang beriman kepada Allah.
Dia bagi dia hari akhirat. Kasih sayang Allah tu, tu yang lebihnya kita. Walaupun kita bahagian dunia, bangsanya orang ni kata harta tak ada, muka utuh, tahu? Walaupun begitu, kasih sayang Allah itu di akhirat lebih daripada ataupun tidak ternilai berbanding dengan orang musyrik tadi. Tu maknanya kasih sayang. Jadi dalam membina mahligai indah ni, dia macam mana pun kena basic dia kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan kasih sayang tu bukan duduk dalam hati sahaja. Kalau duduk dalam hati sahaja, duk jadi juga. Dia kena dizahirkan. Sebab itulah kalau orang putih ni, saya khabar terang, dok. Antara salah satu amalan indah dia, dok, dia zahirkan perasaan kasih sayang tu melalui ungkapan. Nabi buat kepada Sayyidatina Aisyah, kepada isteri-isteri yang lain, dok. Orang putih buat apa? Sikit-sikit I love you, sikit-sikit I love you, dok. I love you semua. Biar tu bangka pun nak mampu dah. I love you juga. Bagusnya. Waktu sebenarnya amalan dalam Islam suruh menzahirkan perkataan kasih sayang yang baik-baik kepada pasangan. Sama ada suami pada isteri, isteri pada suami. Tu sepatutnya, dok. Tapi jangan buat selalu lah. Balik-balik ni ayahnya I love you. Golek ayahnya situ tu. Hai, mu nak apa? Buat terbiak ni. Jadi maknanya boleh kita maknanya apa benda boleh adjust dari segi penghargaan, tak? Penghargaan, kataan yang lembut. Tak semestinya kata link kadang-kadang iyalah, tak? Kalau tok-tok kita pun panggil ke opah kita, kalau orang Perak tu panggil opah, kan? Ni tok dengan tok Wan gitu. Tok Ki dengan tok. Tiba-tiba mari panggil Ling. Mari urut bahu Ailing. Cucu tergolek kat situ. Terkangkang tu. Jadinya gitulah. Yang penting ialah cara macam mana tu masing-masing lah. Tapi mesti dizahirkan. Kalau tak dizahirkan tak jadi. Nabi buat. Nabi zahirkan kasih sayang bukan setakat perkataan saja. Bukan setakat perkataan, perbuatan. Aisyah sendiri cerita, dia letak apa benda dagu dia di bahu Nabi Muhammad. Tengok apa benda persembahan orang Habasyah bermain pedang di perkarangan masjid. Dok dia letak, tengok tu. Kemudian ada ketika Nabi duduk di atas riba Aisyah. Ada ketika Aisyah duduk atas riba Nabi dalam keadaan haid, Nabi baca Quran. Tengok, dok. Cara tu. Nabi baca Quran. Aisyah duduk tak boleh baca Quran, Nabi tolong baca. Pengisian Nabi. Orang ni, dok. Duduk atas riba saja. Haki kuli. Hoya hoben. Hindustan lalu tau. Tu mana? Duk main Hindustan lalu. Ke tak boleh Hindustan tu? Boleh jugalah. Tapi sebenarnya tengok Hindustan tak boleh kok. Tengok Hindustan tak boleh. Sebab melibatkan masalah aurat yang dulu kalau cerita dulu pun teruk dah. Zaman apa benda? Shashi Kapoor ke apa ke benda, chalte ya tu. Itu pun dia dah pakai apa? Pakai sari perut nampak dah. Pusat nampak dah situ. Ini kan pula zaman sekarang ni dah. Bukan setakat pusat nampak dah. Macam-macam nampak. Jadi ustaz tahu mana lagu ni? Masuk Maidin saja macam-macam lagu ada. Kita dengar. Di dauka tahi. Hafal jadi. Sebab apa? Orang lelaki ni dia cara dia nak membeli belah dia senang saja. Dia beli dia belah. Orang perempuan lain. Orang perempuan dia beli dia belah-belah dulu. Shampoo je. Shampoo je letak sana ambil sini. Orang lelaki tahu nak basuh rambut. Ambil shampoo masuk dalam bakul bayar. Senang je kalau orang lelaki beli belah. Beli ikan gitu juga. Beli ikan berapa sekilo? Ambil je. Sekilo. Senang je. Orang perempuan RM15 mahalnya. Apa jadi gitu lah ni? Susah hati orang jual tu. Dia gitulah.
Itu bagusnya tu. Bagus ada check and balance tu. Saya gitu kok. Kita tak orang perempuan satu kelebihan orang perempuan. Saya nak khabar orang perempuan satu kelebihan. Sebab tu universiti ramai orang perempuan. Ingatan dia kuat betul. Ingatan dia kuat. Sebab tu kalau belajar ngapal orang perempuan memang lebih. Tak? Dan kebanyakan soalan-soalan periksa ni dia lebih pada ingatan. Kalau apa benda kefahaman, orang lelaki lebih. Orang lelaki ni kepala dia apa benda ngelewar sikit. Dia tak mahu ingat. Tapi dia faham, ni pasang gini. Tu dia. Jadi maknanya kalau pergi pasar, kalau nak apa harga orang perempuan 5 tahun harga 5 tahun lepas. Ikan kembung ni 5 tahun lepas naik RM1 je sekilo. 5 tahun lepas. Boleh tu. Saya dah ingat. Saya mari pasar memang dah ingat harga-harga tu. Ambil beli. Tahu makan. Nak buat pergi mana pun. Tapi baguslah gitu. Nak cerita pasal apa? Pasal kasih sayang ni, dok. Kasih sayang. Ya. Jadi maknanya kena zahirkan kasih sayang. Nak menzahirkan kasih sayang. Sebab tu kalau dalam tips-tips ni saya lihat ada dua benda. Satu, faktor dalaman. Sebab kita kata bersyukur seadanya, kita kena azam, dok. Kasih sayang ni faktor dalaman dan faktor luaran. Dua-dua. Dia dalaman kasih sayang, tapi dia kena zahirkan kasih sayang. Tak boleh, maknanya kalau tadi bersyukur maknanya dia duduk dalam, azam dia duduk dalam. Tak, kasih sayang dia kena zahirkan kasih sayang tu. Dia kena perbuatan tu kena ada. Tak, tu baru jadi. Dan kasih sayang ni boleh dizahirkan dalam banyak perkara yang kita akan bincang selepas ini. Cara menzahirkan kasih sayang tu. Dan kena kabur ke anak-anak satu hal dah. Satu hal saya kena kabur ke anak-anak ni. Kasih sayang lelaki orang perempuan lain. Allah cerita memang gitulah. Kalau sama tak jadi. Tak, kenapa orang perempuan ini, bukan saya kata orang perempuan ni lemah. Bukan saya kata orang perempuan juga. Cuba tanya Rahna Jalil. Apa kata Rahna Jalil? Aku insan yang lemah. Saya tak cakap gitu. Orang perempuan cakap gitu. Pasal apa dia bersifat lemah? Kalau dia sifat kerah, habis lah. Tak akan terbina rumah tangga bahagia. Tetapi yang bersifat lemah ni sebenarnya adalah senjata dia. Cuba tengok orang perempuan kalau tayar pancit kan. Keluar saja, tengok tayar pancit, berjujur 3-4 kereta orang lelaki berhenti. Kalau orang lelaki tayar pancit, jangan haraplah Ustaz Anas pun tak pergi. Ganti sendirilah. Kalau orang perempuan, siannya dia. Tu senjata tu sebenarnya. Kenapa Allah cerita gitu? Supaya kalau untuk suami maknanya menjadikan suami lebih bermotivasi, lebih hebat. Tu sebenarnya senjata dia nak pujuk suami. Tak? Kalau dua-dua kerah, habis ranaplah anak-anak dia kan. Suami bahang ke kanan, isteri bahang ke kiri. Suami hentak belah kanan, isteri hentak belah kiri. Tag team. Jadi hak tu kena ada. Walaupun dikatakan maknanya isteri tu lemah, tapi itu senjata dia. Jadi bila namanya kasih sayang ni, dia sebab tu kena pesan ke anak-anak kalau sebelum kahwin ni jaga mulut dengan orang lelaki. Sebab dia berbeza. Orang perempuan bila dia kasih sayang tu, dia memang hati dia betul-betul kasih sayang. Orang lelaki, tak. Bila namakan kasih sayang I love you tu kalau sebelum kahwin, dia pergi kepada seks. Kajian buat dah. Dia akan pergi kepada seks. Itu orang lelaki. Jangan benarkan maknanya anak-anak kita mudah-mudah. Kalau tak sebelum kahwin jangan mudah-mudah. Kata kasih sayang dok. Dia ada satu kajian cantik, apa benda saya rasa maknanya boleh kongsi tau. Dia ada kamera apa pengesan haba. Minta maaf banyak ni. Hak ni untuk share maklumat ni supaya anak-anak kita faham. Apa benda kamera haba. Jadi bila dia tangkap di taman bunga tu, pasangan-pasangan yang bercinta tu, yang berpegang-pegang tangan apa semua tu, didapati haba daripada bahagian dada kepada orang perempuan. Orang lelaki tak ada. Maknanya pada ketika berpegang tangan apa semua tu, perasaan kasih sayang orang perempuan tu kasih sayang sungguh. Orang lelaki dok, orang lelaki gimana? Yang pertama kepala otak dia. Mikir macam-macam panah. Ni pegang tangan ni dia mikir macam-macam. Yang kedua bahagian bawah perut minta maaf banyak. Bawah perut dia menunjukkan haba yang berlebihan. Maknanya pergi pada seks. Munasabahlah Rasulullah kata jangan bersentuhan, haram bersentuhan lelaki dan perempuan. Tak.
Dan kerana itulah bila orang lelaki dia pujuk-pujuk orang perempuan boleh rela hati, serah segala-galanya. Sebab bagi orang perempuan dia dah sepenuh hati dia, sepenuh hati. Orang lelaki bukan sepenuh hati. Sebab tu kena kaburkan anak-anak kita. Selagi belum kahwin, jangan dulu. Yang ni yang banyak berlaku ni, dia tak kira. Benda ni dia tak kira pelajar universiti ke, bijak setara mana ke, dok. Cuba tengok yang kejadian-kejadian tipu berlaku pakai internet tu kan. Dok, pensyarah universiti ditipu 300,000, 400,000, 500,000 kerana cinta melalui internet. Tengok. Dia bukannya kira bijak tak bijak. Benda bersifat kasih sayang ni tak perlu bijak tak bijak. Jadi hak tu kena kabur. Sebab itulah apa hal bila dah nikah kita sudah menyelamatkan dia dari satu perkara. Cerita selepas nikah tu cerita lain. Baik. Yang itu yang kita kena bila saja sebut kasih sayang, macam mana nak menzahirkan kasih sayang. Yang pertama ialah kita kena setiap pasangan kena ada kesediaan untuk berkhidmat, menjadi khadim kepada pasangan yang lain. Bukannya bukan Said tu kan, bukan Said keturunan muda tu dah. Said ni tuan. Jangan ada perasaan nak menjadi tuan. Bila ada perasaan menjadi tuan, tak akan terbina mahligai yang bahagia. Dia kena bersifat nak memberi khidmat. Apa yang khidmat yang aku beli daripada isteri, apa isteri nak memberi khidmat kepada suami. Kalau masing-masing pentingkan diri sendiri, tak akan berlaku. Itulah maknanya yang azam tadi, ini antara termasuk kesediaan untuk berkhidmat. Nabi berkhidmat kepada isteri dia Aisyah. Nabi berkhidmat. Nabi boleh jahit baju dia sendiri. Nabi maknanya rumah kemas tempat tidur pun Nabi buat selimut tu boleh kongsi. Berkhidmat tu semua khidmat. Kau selimut Nabi tu dia bukan besar sangat. Musim panas dilipat jadi bantal, musim sejuk dilipat jadi selimut dua-dua orang. Dia selimut dia, kalau mungkin saya boleh bayangkan selimut Haji Bakhil tu. Haji Bakhil. Kan Haji Bakhil bila tidur tu berebut selimut dengan bini dia. Berebut. Kejap bini dia tarik, kejap-kejap Haji Bakhil tarik. Bersatu. Tapi Nabi boleh berkhidmat kepada isteri dia. Isteri Aisyah berkhidmat kepada Nabi, boleh kongsi selimut yang kecil itu cukup untuk dua orang. Tu maknanya khidmat. Kalau pergi Sayyidatina Fatimah, dia boleh berkhidmat kepada keluarga. Sayyidina Ali berkhidmat kepada keluarga. Bila Fatimah sakit, pergi cari apa yang Fatimah nak, makan buah delima, cari buah delima. Itu kalau bab mengidam susah juga tau. Kalau mengidam tu nak makan buah durian, bolehlah kita cari tau. Meratu apa benda bolehlah. Kalau setakat buah durian tu bolehlah kan. Tak jumpa durian hak berduri tu, durian Belanda pun durian juga yang ni durian juga ni. Bolehlah cari. Tapi kalau benda yang pelik-pelik tu masalah juga biarlah masa nak mengandung tu kat bagi tahu anak-anak janganlah mengidam benda pelik-pelik kan. Mengidam benda pelik-pelik. Nak makan hati ikan paus, susah gitu kan. Janganlah minta hati ikan paus. Makanlah hati dan perasaan abang. Jadi dah nak buat guana kata, waktu mari gitu saja. Kita ada kuasa doa. Kalau mula mengandung tu, ya Allah janganlah kata. Kita doa pada Allah, janganlah bagi aku mengidam awak pelik-pelik kata. Apa maknanya biasa-biasa tak payah mengidam pun tak apa. Jadi saya rasa dia ada teknologi baru tau. Pakai gelang mabuk tu. Dia jadi tak mabuk. Saya pun tak tahu macam mana dia punya function dia, fungsi dia. Jadi pakai gelang tu tak mabuk. Dan gelang tu kalau ada anak-anak mabuk, naik kereta, naik kapal terbang boleh pakai. Setakat ni saya rasa order kat Singapura, rasa farmasi Singapura ada benda tu. Saya baru tahu. Jadi kalau mana-mana mabuk apa semua tu boleh pakai gelang tu. Tu cariah tu saya sendiri pun nak kabur tak tahu tau. Yang saya tahu beli gelang emas je. Tu mabuk sungguh semua orang. Jadi kena ada perasaan nak berkhidmat. Tolak ansur. Biasa kalau kadang-kadang kritikal ni masa bersalin.
Masa bersalin kena anak-anak kena kabur. Kalau anak lelaki kena kabur. Anak kecil ni bukan setakat masa lahir saja, kadang-kadang sampai umur 2-3 tahun menangis malam nak minum susu. Tak? Siapa nak bangun kucah susu masa tu? Tu maknanya perlu ada pengorbanan, berkhidmat, tolak asuh. Isteri tak boleh tolak belaka ke suami. Basuh rumah dia, basuh pinggan dia, basuh baju dia, tak? Semua dia buat. Kena ada tolak asuh. Tapi kalau ada khidmat ini sama-sama, maka dia akan ada pergi kepada tips yang kedua berkenaan dengan mazahir kasih sayang ini, buat bersama-sama. Buat bersama-sama. Jadi hak tu yang jarang apa benda pasangan dulu-dulu buat. Pasangan dulu kau duduk rumah masak, kan? Aku kerja. Dia tak buat bersama-sama. Tapi memang ada bersama-sama dulu ada. Kalau macam pergi ke Bendang kan, untuk lelaki dengan apa suami isteri duduk di Bendang bersama-sama. Balik rumah isteri masak, untuk lelaki lepak kat luar rumah. Tak boleh gitu. Tak bersama-sama. Tak. Apa yang suami boleh tolong di dapur, apa yang suami boleh tolong di rumah. Kalau tak boleh masak, dia boleh tolong kemas rumah. Jadi bila buat begitu, dia bukan queen control gitu. Dia bukan queen control. Yang itulah maknanya bila isteri melihat suami tak banyak kadang-kadang potong bawang, nangis-nangis masuk bilik air potong bawang tu, tapi bila dia melihat kebersamaan tu, dia rasa kerja dia ringan tau. Berasa ringan lah, walaupun dia buat lain hop dia lain belaka. Tok laki cuma apa, iris bawang cabut lagi. Buat apa bang kata? Tak tahu. Tak apalah bang. Dia nak rasa kebersamaan tu. Tu yang penting, kabulkan anak kita gitu lah. Ya? Basuh pinggang berapa? Jangan basuh pinggang dia saja. Basuh pinggang dah. Pinggang dia saja. Orang lain bertambung gitu. Tambung juga dah. Tak apa, padan dah. Sapu-sapu sikit dah. Tok laki tak ada masa ni nak buat mana tau. Tak kita faham parok lagi ni. Kena buat gitu. Kegiatan bersama-sama, makan berjemaah. Salah satu benda yang boleh merapatkan hubungan kekeluargaan. Ini maknanya budaya Islam yang diamalkan oleh agama lain. Bahkan benda-benda memang Islam suruh gitulah. Daripada zaman apa Nabi Adam sampai ke zaman kita, maknanya bila buat berjemaah, makan bersama-sama. Allah, sebelum makan tu baca doa. Dah doa ni apa Nabi ajar ke gini. Doa ni Allah suruh doa, Nabi suruh doa. Doalah kat mana pandai pun. Tak. Buatlah mana-mana pun, berdoalah, tak ada masalah. Jadi berdoa. Tak. Sudah makan berdoa. Lepas tu kemah-kemah tempat makan. Kalau boleh buat suami isteri, anak-anak, nanti sembahyang berjemaah. Kalau boleh suami bawa anak-anak pergi masjid. Kadang-kadang suami pergi masjid, tinggal anak-anak kat rumah. Dia cara hadir saja. Tak boleh ke? Kalau maknanya dah isteri sebaik-baik tempat sembahyang adalah rumah. Sebaik-baik tempat sembahyang adalah di rumah. Dah tak boleh pergi masjid ke ustaz? Boleh, cuma nak kabur sebaik-baik tempat dia. Dan kalau nak pergi ke masjid, dia kena ada syarat-syarat dia. Apa dia syarat-syarat dia? Tidak boleh menjadi fitnah. Fitnah ke mana? Fitnah yang maknanya orang tengok dia jadi menarik perhatian. Leni tau. Telekung puan tu macam-macam. Tau. Jangankan kata colour. Gambar kartun pun ada kok. Subhanallah. Kejut saya tengok. Duduk puan kita bawa telekung gambar kartun Frozen. Tau. Ada juga telekung gini. Sah tak semayang? Sah. Tapi dah macam ustaz pun tengok, orang lain yang kata tak tengok lah. Belum lagi yang merah, kuning, hijau, biru tu. Tubuh kereta Allah. Mana pula warna hijau ni? Mana pula? Tahu? Masalah. Hak tu tak boleh sebab sudah menarik perhatian. Dah tak boleh ke pakai telekung hijau, biru, kuning apa semua tu, merah? Sah semayang, boleh semayang. Tapi tak boleh buat pergi ke masjid. Semayang kat rumah je. Ataupun nak buat pergi masjid boleh. Jangan bagi tunjuk kat orang lelaki yang bukan mahram dia. Lenggang lah, pakai baju biasa sampai kat dalam masjid sama-sama orang puan dia. Pakailah telekung warna merah tu kalau dah ada dah kan. Kartun apa benda Smurf ke apa ke.
Yang lekat tu. Kain benda tu. Likra. Kita ingat kain velcro je dia. Likra. Jadi mana hukum dia? Sah sembahyang. Tapi berdosa kalau orang lelaki tengok sebab dia berbentuk. Yang syarat dia maknanya jangan nampak kulit. Kalau nampak kulit tak boleh sah. Tapi sebaik-baiknya kita sembahyang ni kan untuk bertawaduk di hadapan Allah SWT. Dan adat orang Melayu ni comel dah, pakai telekung warna putih, comel dah. Jadi pada ketika itu maknanya bila kita menghadap Allah SWT dalam keadaan kita tawaduk, tidak ada berasa. Saya rasa kalau saya dah tahulah, saya dah pakai lagi. Kena pakai sekali baru tahu perasaan. Pakai merah nyala tu. Perasaan ni lagu mana bila berada bersama orang lain putih dah tu dia merah seorang. Saya tak tahu hati lagu mana tu. Dia kena jaga hati pula. Paling-paling tidak orang akan kenal dia. Hari ni mari sembahyang subuh, esok tak ada dah. Hok mana telekong ni merah mai tak ada pula hari ni. Kalau pakai putih tu orang tak ingat dah. Hari ni ada, hari esok tak ada. Mari dekat kuliah tidur kau pakai telekong merah. Kenal dah. Ala kuliah bukan nak setuju benda tu, tapi maknanya saya elok-eloknya dah. Dah kau Nabi ada suruh pakai telekong ke? Tak, Nabi ajar kita semua orang perempuan sembahyang tutup aurat kecuali muka dan tapak tangan saja yang boleh dilihat. Tak, muka kena buka. Dah orang kita pakai tu comel lah. Apa disiplin dia gitu, sembahyang gitu, apa semua comel lah, tak ada masalah. Jadi maknanya tu kena faham orang perempuan sembahyang elok-elok sembahyang dia di rumah. Tapi kalau ke masjid kena jaga, jangan sampai menarik perhatian orang lelaki dia jadi haram. Haram ke masjid kalau gitu. Bukan sebab dia tu secara zatnya haram pergi masjid, kerana perbuatan itu mengundang fitnah tu yang jadi haram ke masjid. Saya pernah dulu ada di Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur ni ialah bukan nak kata sesiapa tau. Dia orang kaya-kaya ramainya kan. Nak datang sembahyang jemaah tu kasut 8 inci yo. Sanggulnya lagi dengan buat kelakak. Ustaz juga memang kelakak klik gelang kaki bunyi tu. Hey. Berat sungguh kata nak pergi sembahyang gini kata tau. Ya tu tak boleh sebenarnya, tak boleh. Kena tahu lah tu dekat kaburkan anak. Ya? Kalau dia nak pergi masjid dengan shopping, ialah maknanya dia kan kemudahan. Boleh maknanya nak pilihan dia. Kalau dia nak pergi masjid bukan masalah lebih bagus. Dari segi hukum, sembahyang tempat yang terbaik bagi orang perempuan dari rumah, orang lelaki di masjid. Tapi tidak menghalang mereka untuk ke masjid. Bila nak pergi ke masjid, kena jaga keadaan ni, syarat-syarat ni. Itu saja. Tak, pergilah ke masjid kalau maknanya boleh pergi ke masjid apa semua, pergilah. Kalau tidak menghalang hak-hak rumah tangga dia apa semua, pergi ke masjid. Tak apa, boleh. Tetapi jangan sampai melanggar syarat-syarat dia ni. Kalau tak ada syarat, tak apa, tak ada masalah. sebab ada ustaz tu kan, dia macam adalah ustaz-ustaz yang macam ramai saudara perempuan yang ada di masjid tak jadi begitu. Dia kalau setakat untuk bersembahyang saja memang comel untuk pergi ke sembahyang di rumah. Tak. Tetapi sekarang ni masjid ni banyak pengisian ilmunya, ibadahnya. Jadi pergilah. Saya tidak kata menggalakkan, tapi maknanya tidak sampai menghalang terus. Kalau suami ajak pergi ke masjid, ahlan wa sahlan, gitu saja. Hukum asalnya tu. Hukum asalnya bahawa perempuan tidak digalakkan ke masjid, tapi mereka tidak halang ke masjid, pergilah ke masjid asalkan syarat-syarat ini dijaga. Tak, kalau tidak dijaga, kembali kepada hukum asal tadi. Pergilah sembahyang kat rumah. Tak. Ataupun dia ni bukan jenis melawar. Tak, dia tak berhias pun. Tapi bila keluar, orang tengok dia, menarik perhatian orang. Pakai biasa je. Tapi bila keluar kereta tu semua, siapa tu?
yang ini jadi menarik perhatian gini lebih baik di sembahyang kat rumah. Itu dia macam orang sembahyang apa, orang pakai hijab nikab. Bila masa wajib pakai nikab ni? Bila orang tak boleh nak tengok muka dia, bahan tanah belaka, mati. Comelnya sakit jantung aku. Cakap berai tu. Tak. Kalau setara tu pakai, wajib pakai. Saya bagi tahu student saya gitu. Kalau setakat muka awak ni kata, tak payah. Berasa hati ustaz. Berasa hati. Tengok muka kat cermin dulu lah. Tak. Dia pakai tu lebih menjadi fitnah pula. Tak, sebab budak-budak sekarang ni pakai nikab. Pakaian dia bukan pakaian sepatutnya nikab. Tak. Pakaian ni menarik perhatian dah. Tiba-tiba dia tutup muka. Jadi lebih tertanya dah, siapakah itu? Jadi baik tak payah pakai gitu. Dia kalau tak pakai kan. Muka ni. Jadi orang tak kisah dah. Ini tengok mata saja, lepas tu gedik-gedik pula. Aku panah hati sungguhlah duduk gini. Marah pula. Ustaz, kita nak Islam tu. Islam dia bukannya kira nikah dan nikah tau. Dia supaya menjaga fitnah, tu je. Kalau pakai tu jadi fitnah pula macam kat mereka. Tiba-tiba kena tahan kat lapangan terbang lah, apalah, kena interrogate lah, apalah. Baik jangan pakai. Sebab yelah, muka kita ni handsome mana sangat lah, lawa mana sangat lah. Duk ramai. Hok handsome sangat pun masuk TV pun lebih kurang muka aku juga. Kalau aku jadi hero ni mesti jadi bipok ni mesti muka aku masuk ni. Kalau setakat muka dia lah, gitu je. Jadi itulah maknanya kena faham benda-benda gitu tau. Dah pasal apa gitu? Dia sebab sebenarnya Islam ni dia ada cara hidup tersendiri. Hidup dia dalam dunia ni lah untuk memakmurkan dunia dan untuk bahagia di akhirat. Itu saja. Itu saja kan. Yang kita jadi apa maknanya berat sangat, menitik beratkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat atau jadi macam-macam hal ni. Tak apalah. Kita kembali kepada kuliah kita, buat bersama-sama. Tapi kalau suami duduk rumah, isteri pergi ke masjid, ada tak? Ada. Saya jeng mikir gitu tak. Bini pergi ke masjid, main dengan kawan-kawan dia, kereta pergi masjid, laki duduk depan tengok buletin utama TV3. Jadi lagu mana ni? Sepatutnya suami yang pergi masjid, bini duduk rumah. Bini pergi masjid, suami duduk rumah. Yang ya? Tak nak ke mana? Pergi pasal malam boleh-boleh ada je. Umur 70 dah, pakai selonjing je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oi, nampak muda ah. Biasa Ustaz. Dia pula nampak muda daripada kita je. Berat tu. Tak mikir aku. Ada semayang juga. Bukan masalah semayang juga. Tak, masalah lagu mana jadi terbalik gini. Jadi bila terbalik gini, kita tahu ini rumah tangga ni akan bermasalah. Kalau macam ni rumah tangga akan bermasalah. Yang seterusnya ialah berhiburlah sikit-sikit. Jangan serius sangat. Tak. Nabi dengan Aisyah ni, saya sebab apa benda pergi kepada contoh Nabi ialah Nabi model kita. Nabi model kita, tak ada lain lah. Dan Nabi ini dicontohi oleh para sahabat. Sebab tu kalau tak model Nabi, model sahabat. Sebab sahabat contoh Nabi. Nabi boleh berlomba lagi dengan Aisyah dalam rumah. Kadang-kadang Aisyah menang, kadang-kadang Nabi menang. Pasal apa jadi gitu? Bergurau lah tu, duk main kejar-kejar. Orang kita kejar-kejar juga, tapi kat pantai tu tak jadi tu kan? Berlari berkejaran. Main Syarifah ini arwahnya tu filem dulu-dulu. Tak boleh gitu. Sebab kalau pantai tu pantai dia, orang tak boleh tengok dah apa kan? Ini semua orang tengok. Wish. Tu pakcik dengan makcik mana tu bro, berlari-lari kat pantai kejar mengejar. Umur 60-70 tahun dah, duk main kejar-kejar gitu. Berat juga. Larilah rumah. Tapi kalau contoh apa benda suami isteri romantik di luar rumah, saya pernah jumpa. Dataran Syah Bandar tu. Laki
pegang tangan isteri dia macam pasangan kekasih awal akhir tu, tahu? Pimpin kat dataran Shah Bandar tu, Taman Bunga tu. Wah, bagusnya kata. Tua dah, pakai tongkat dah, ketok-ketok. Pegang tangan bini dia. Bini lah kan, ke kekasih dia tak tahu. Kasih gelap pula tahu lah tu. Dok tu yang pengambil dia. Bini dia dok juga pendatuk lelaki dia. Oh yelah. Allahu Akbar. Hak tu yang contoh yang baik lah, maknanya sampai ketua boleh pegang-pegang gitu. Ya. Oh ni dok kahwin pegang dok. Dok kahwin pegang dah. Dan kita salah satu masalah kita ialah bila kata-kata biasalah budak-budak ni, budak-budak muda gitulah ni. Waktu satu masalah. Sepatutnya kata rosak budak-budak muda ni. Dok nikah-nikah pegang dah. Naik motor tu melekat. Dok. Ya Allah ya Tuhanku, mana mak ayah dia orang ni? Kita tahulah dok. Orang dah nikah dengan orang dah nikah ni naik motor lagu mana? Dok. Masa nikah ialah dikepit betul-betul tu laki dia tu. Dok. Dan nikah dia letak kat bahu je. Baru nikah. Lama nikah dipegang belakang. Allahu Akbar. Demikianlah, maknanya berhiburlah sikit-sikit tau. Gurau senda apa benda. Jangan dempeng-dempeng pula. Bolehlah tau. Lagu Hindustan sekali sikit-sikit dah. Tak apalah. Kemudian berhias. Itu cara antara menunjukkan kasih sayang, berhias. Dah tua-tua dah ustaz, jangan. Berhias kita bukan berhias macam orang muda. Yang saya sebut tadi ialah kunci dia ialah biar suami isteri sedap melihat pasangan masing-masing. Suka dia tengok suami dia. Contoh di sini contoh dah. Akak-akak, ibu-ibu nak datang sini tadi, tak gosok baju. Pergi tengok cermin. Kan? Kalau yang apa benda budak-budak mesti nak pergi mana? Mari sini je. Siapa ada kat sini? Aku seorang je. Siapakah aku itu? Aku ni tu lelaki orang. Saya gitu juga. Nak pergi kuliah, mandi siap-siap, sabun tau. Spray minyak wangi sikit, tambah bau busuk. Mari sini, siapa yang berdapat? Isteri orang. Itu sebenarnya dah berlaku dalam konteks negara kita ni atau negara lain sama juga. Bila nak keluar rumah, dia akan pakai seindah-indahnya. Tak kira lelaki, tidak kira perempuan. Apa yang natijah dia? Isteri orang tengok suami orang handsome, menarik. Suami orang tengok isteri orang cantik, menarik. Balik rumah nak cari kain batik. Carilah t-shirt Langkawi lubang ketiak tu. Pasal apa pakai gitu maknya? Berangin. Sejuk. Bukan sejuk tu, kita nak sejuk mata memandang. Kalau dah tua-tua pun biarlah pakaian itu, kita tahu maknanya isteri suka sedap tengok, suami sedap tengok. Supaya dia tak tengok orang lain sedap tengok. Padahal orang lain tu kat rumah, kalau balik rumah pun gitu juga. Kan, betul tak? Tapi Ustaz, kadang-kadang malah kita nak suruh bini bersiap. Dia sendiri duduk bersiap. Itu masalahnya orang lelaki tak duduk sini. Isteri kena suruh duduk bini. Tak ucap kenapa tak lelaki. Saya nak khabar ke mana? Kadang-kadang Ustaz buat ceramah. Yelah, sekarang makan masjid ada. Dia sebut dia. Macam dia nak tunjuk dada dia yang katang tu. Tak. Tu masalah tu. Dia kata tak seksi ke gini maknya. Dia berusaha untuk menjadi romantik. Tu masalah satu tu. Dia suruh isteri tapi dia tak beria untuk isteri, tak boleh. Dua-dua kena supaya masing-masing sedap tengok masing-masing. Walaupun dah tua-tua, jangan kata dah tua. Nafsu ni saya nak khabar tak. Nafsu ni dia tidak ada umur. Dia sentiasa muda saja. Daripada kecil sampai ke tua, itulah umur dia.
Dia takkan berubah umur dia. Itu namanya nafsu. Sebab tu musuh paling maknanya paling sukar untuk dikawal ialah nafsu. Disebabkan daripada diri kita. Kita dah tua, dia dah tua-tua. Dok, cuba tengok orang tua-tua baring kat hospital tu kan. Ni apa kita bagi piti, salam bagi piti. Ambil. Ambil. Nafsu pada harta ada lagi. Dah tua-tua gitu. Nak buat benda harta. Nazak lela 2-3 hari nak mati dah. Ambil piti kau. Nafsu dah akan tua. Tu kena ingat. Jadi maknanya kita kena faham kenapa maknanya pasangan kena nampak comel di hadapan pasangan masing-masing. Gitu. Kata orang apa? Tok guru saya, orang apa isteri kepada dua-dua ni tok guru. Tak. Tok guru saya ni tok gurulah. Isteri dia pun tok guru saya, ngajar juga. Dua-dua tok guru. Sebab isteri dia ni anak kepada tuan guru pondok. Yang ni menantu dia kahwin dengan anak tuan guru pondok. Jadi tuan guru pondok tu ada anak perempuan, hok cerdik macam tok guru juga. Dia pesan dua benda bagi orang perempuan untuk jaga suami ni, jaga perut. Jangan sampai suami kelaparan dan jaga buah perut. Bilik tidur. Hak tu jaga apa petu menjaga orang lelaki lah. Ni dia bagi tahu. Tak, dia bagi tahu. Jadi kalau masuk rumah tu dia tengok rumah dalam keadaan tak serabut, memang senang hati dia. Kalau balik rumah serabut, suruh makan tak mau makan. Tak. Balik buka pintu, awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Tanya gitu dah. Baru je balik rumah. Agak balik lambat sikit kan. Makan tak lagi ni, makan tak lagi. Dah. Makan dah. Dia serabut dah. Padahal dah makan lagi. Jadi waktu kena jagalah. Itu petua yang Tok Guru bagi. Tapi sebenarnya betul ke? Orang lapar ni, kita tengok bila kata emosi ni kan, kita tengok budak-budak. Apa perangai budak-budak? Dia akan ada kepada perangai orang tua, sama je. Sebab nafsu. Budak-budak ni kalau lapar mengamuk. Dan lapar je, dia bukan kabur dia lapar dah. Dia huduh PA. Selagi ngantuk, bilik tidur. Dah ngantuk saja, macam-macam PA ada. Tak. Masuk buai, kejap je tidur. Habis itu. Jadi betul dah. Jaga waktu tidur, jaga waktu makan. Sama je lah orang perempuan pun. Jangan kata orang lelaki dah. Kita dah orang pun kalau korang tidur pun semacam juga berasa. Ke ada apa benda siapa-siapa tak pusat saya 3 hari 3 malam tak tidur dah jaga suami. Tu hebat sangat tu. Tak lupa lagi. Kemudian satu hal yang kita kena ingat ialah kena ada perasaan cemburu. Bukan cemburu buta. Cemburu kena ada. Gairah tu kena ada. Tak, jangan tak ada cemburu, tetapi jangan terbaik sangat cemburu. Kemarin ada apa benda? Suami cemburu isteri dia sampai kerat tangan kerat kaki apa benda gitu. Tak. Kena ada perasaan cemburu. Yang ini penting sebab dia akan melibatkan kepada masalah dayus. Khususnya bagi suami. Tak, suami yang dikatakan sebagai dayus tu apa dayus? Dayus tu bukan queen control tau. Dayus ini dia membiarkan isteri dia tidak menurut perintah Allah, melanggar syariat Allah. Dayuslah tu. Bini dia tak tutup aurat pergi keluar rumah. Tak. Bini dia tak sembahyang, bini dia tak itu tak ini tak ini. Dia elok saja. Dayuslah tu. Salah satu masalah sekarang ini ialah gadget. Kita ada Twitter, kita ada Facebook, kita ada WhatsApp lah. WhatsApp tapi Terengganu saya kabar lah. WhatsApp ni tak sedap panggil di Terengganu. Sebab orang Terengganu dia jadi line bunyi. Buat benda tu WhatsApp. Semacam je bunyi. Sebab tu orang Terengganu panggil WhatsApp. Selamat sikit tau. Buat benda WhatsApp. Jadi tak ada lah maknanya fitnah gitu. Tak. Macam-macam ni. Dan kebanyakan masalah kecurangan rumah tangga sama ada pihak suami atau pihak isteri berpunca daripada media-media ni. Tak comel. Kita kena ada satu perkara iaitu menjaga hak rumah tangga. Antaranya ialah
isteri tidak boleh membenarkan orang yang tidak disukai suaminya masuk ke dalam rumah, ataupun bukan mahram masuk ke dalam rumah. Tetapi dengan ada benda-benda gini, mereka sekarang ni keluar masuk rumah tanpa dikawal. Twitternya, Facebooknya, WhatsApp sekarang ni, akhirnya banyak berlaku kecurangan-kecurangan. Tak? Jadi hampir-hampir saya kata benda-benda ini haram digunakan bagi kalau isteri untuk berhubung dengan orang yang bukan mahramnya di luar. Tak boleh. Suami tidak boleh menggunakannya untuk bergalak dengan orang yang bukan mahramnya. Tak boleh juga. Dia dah kalau dulu bertepuk tampar depan orang kan. Sekarang ni tak, sendiri-sendiri. Haram berlaku perbuatan ni. Dan ini yang banyak menjadikan masalah rumah tangga. Kucalana, hara sekali. Jadi tolonglah anak-anak kita, gadget ni, saya rasa kadang-kadang lebih baik kita masuk zaman era tahun 70-80-an dulu. Nak telefon kena jadi susah nak telefon. Lebih baik gitu. Daripada sekarang ni tekan je boleh telefon lalu. Kadang-kadang mikir gitu dah, tapi orang kata bodoh ustaz ni kata. Itulah mana berat sangat gini. Baik, yang tu kena faham. Tolong jaga anak-anak kita, ahli keluarga kita daripada menggunakan gadget-gadget ni secara luar batasan. Walaupun tak bersembang dengan kawan-kawan pun, maknanya kena faham hak-hak suami. Kadang-kadang suami lapor, duduk tunyih ni, kejap bang. Kawan tengah mesin. Tengok. Kalau tak ada benda tu, tak ada masalah pun. Kadang-kadang kita mikir gitu, tapi nak buat kau mana? Kita pun ada benda tu juga. Jangan mabuk kepada gadget lah, itu saja. Sampai tak menyempat-nyempat kan. Yang seterusnya ialah berdoa dan beramal. Baik, takwa adalah kunci kebahagiaan rumah tangga Islam. Itu pokok dia. Dalam paper hari ni rasa ada tulis, takwa adalah kunci kebahagiaan rumah tangga orang Islam. Dia ada rahsia. Tak. Ada seorang ahli sufi, wali Allah, saya tak ingat nama dia. Dulu saya ceramah ada, dah saya sebut nama. Dia bila balik rumah, dia tengok ada masalah isteri ataupun anak-anak. Apa yang dia buat mula-mula? Dia pergi masuk bilik, dia sembahyang taubat. Minta ampun, ya Allah, kalau ada dosa-dosa aku. Sebab dosa-dosa suami akan memberi kesan kepada ahli keluarga dia. Sebab dia ketua keluarga. Kalau ada dosa, maknanya yang ni level tinggi lah kan. Bila balik tengok ada masalah isteri anak-anak, apa benda aku dosa aku ini dia terus main taubat, istighfar. Jadi kita kena faham bahawa salah satu rahsia untuk kebahagiaan rumah tangga ialah jangan buat dosa. Bila buat dosa, ni dia punya kesan ni. Hati jadi keras, bukan hati kita saja, hati anak-anak kan. Jadi kena, sebab itulah saya suka sangat bila setiap kali kuliah saya bagi tahu, tolong banyakkan istighfar. 100 kali sehari, 1000 kali sehari boleh berlaku. Istighfar ini dia boleh automatik menyelesaikan masalah. Ini confirm. Istighfar automatik boleh menyelesaikan masalah. Bahkan maknanya istighfar boleh menyelesaikan masalah tak ada zuriat keturunan. Dalam Quran sebut dah, ayumditkum amwalan wa banin, Allah akan tambah harta dan anak-anak. Istighfar boleh menyelesaikan masalah pitih tak ada, rezeki sempit. Istighfar boleh menyelesaikan masalah ahli keluarga. Kalau kita maknanya ada tengok suami tak berapa mesra dengan kita, pergilah, ya Allah, mudah-mudahan dengan istighfar ini suami aku mesra dengan aku. Istighfarlah 1000 kali ke, hanya untuk masalah kita. Kalau ada masalah boleh selesai dengan istighfar. Dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, istighfar ni. Sayyidina Umar bila saja masalah hujan tak turun, lepas sembahyang istisqa tu, terus istighfar sebanyak-banyaknya sampai hujan turun. Hasan Al-Basri, orang mari tanya rezeki, orang mari tanya anak,
Nak dapat anak, orang mai tanya hutang, balik istighfar, balik istighfar. Sebab semua dah termaktub dalam Quran dan hadis. Fadilah istighfar ni begitu. Jadi maknanya kita boleh selesai masalah dengan nak istighfar lagu mana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tu boleh. Kalau panjang sangat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Janji ni hati kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tak boleh sangat. Ya Allah, ampun. Ya Allah, ampun. Kita kembali pada ya Allah, ampun. Ya Allah, ampun. Tak apa dah masalah. Gitu. Jadi selain daripada itu, ada beberapa amalan lain lagi untuk menambah hati suami isteri ni ada. Doa Rabbana hablana min azwajina tu bukan doa barang tu. Itu adalah kalamullah, tapi oleh kerana kita biasa dapat imam baca Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jadi kita rasa macam biasa je. Doa ni power sangat ni. Power sangat ni. Tapi dengan syarat kita dengan Allah SWT, ya Allah Rabbana hablana min azwajina, ya Allah. Jadi doa ni. Kalau nak anak saleh, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Quran sebut dah. Boleh. No. Apa-apa saja doa dalam Quran itu sangat-sangat mustajab. Doa hafal. Rabbana hablana, dah hafal lah ustaz. Dok, saya baru belajar doa ni. Dok. Jadi nak berdoa macam mana? Ikutlah bahasa kita. Ya Allah, minta suami aku baik, anak-anak aku baik, semuanya baik ya Allah, mintalah ya Allah. Boleh, tak ada masalah. Gitu dah. Jadi berdoa ini Rabbana hablana ni bukan barang doa. Cuma kita saja macam mana nak bersikap dengan doa tersebut tu kita sajalah. Dah. Apa lagi yang boleh? Sembahyang malam memang sangat-sangat mustajab. Sembahyang malam, sembahyang tahajudnya tau. Tapi kalau tak mampu sembahyang malam ke apa ke, antara perkara yang boleh dilakukan ialah melalui tasbih Fatimah. Apa tasbih Fatimah? Yang Nabi ajar, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Baca sebelum tidur. Tak susah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dah sampai 5 minit. Saya buat dah. Dah tasbih Fatimah, ustaz buat. Walaupun tasbih ni diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, tapi dia untuk umatnya. Yang itu akan memberi keringanan rumah tangga, keselesaan, kebahagiaan rumah tangga. Boleh pakai amalan ni. Cubalah. Tapi jangan malam ni buat tak jadi benda pun. Bagus malam buat. Allah. Tahu? Bagus malam buat. Dikatakan bahawa Sayyidatina Fatimah dulu dia nak mengadu pada Rasulullah tentang beratnya kerja rumah dia buat. Dia nak minta abdi, Nabi tak bagi. Maka Nabi ajar kalimah ni sehingga ringan urusan rumah tangga Sayyidatina Fatimah. Bahkan antara karamah Sayyidatina Fatimah ni, saya cerita dah di tempat lain. Bila dia nak kisah gandum tu, tertidur dia. Tertidur. Bila tertidur, gandum tu zaman dulu kan dia main kisah gitu kan. Maka pengisah gandum tu terus bergerak sendiri. Kita tak heran gitu ustaz. Kita kisah gandum gitu kok. Pakai blender, tekan pusing sendiri. Biarlah dah. Tapi amalan ni pakailah, amalan ni bagus sangat. Untuk meringankan kerja-kerja seharian. Ataupun dengan bersolawat. Bersolawat tu satu solawat 10 rahmat Allah bagi. 10 rahmat. Memang hebat sangat solawat ni. Ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, amalan istighfar dan solawat ni saya sangat-sangat bawa merata-rata. Mana-mana ceramah saya buat, saya kabur, mana-mana kuliah saya duk ulang-ulang. Mungkin sebahagian daripada audien kat sini pun ustaz kabur dah dulu. Ustaz kabur. Memang saya kabur gitu berulang-ulang kali sebab saya beramal dengan ni, saya dapat bukti. Saya kabur terus-terang. Saya dapat bukti ni. Saya pun tak mau cerita lah. Tapi maknanya sebab itulah saya berani bawa ni memang jadi depan mata. Istighfar. Apa yang saya buat ialah kemampuan saya buat istighfar 100, selawat 100. Lepas sembahyang saya buat istighfar 100, selawat 100. Lepas tu, ya Allah, berkat istighfar dan selawat ni aku minta ya Allah begini. Jadi, insya-Allah
Waktu sebab Nabi dengan Rasulnya dah jamin, Allah dan Rasulnya dah jamin. Buatlah, kalau ada masalah. Tapi itu yang saya kata, dok, jangan buat istighfar 100, selawat 100, esok tak jadi benda pun. Kita tak mau cerita pula berapa lama kita buat. Tapi maknanya sekurang-kurangnya, daripada badok baik kuda, daripada tadok baik ada. Dok. Dok jadi pun sekurang-kurangnya kita dah ada amalan yang kita simpan di akhirat esok-esok. Daripada kita tak ada, dah lah masalah dah selesai, amalan tak ada. Ini sekurang-kurangnya Allah uji dengan masalah, kita ada amalan. Dua-dua kita dapat, ahli musibah dengan ahli amal, ahli ibadah. Esok dibangkitkan pada hari kiamat, dia ada dua kelompok. Satu kelompok ahli ibadah, satu kelompok ahli musibah. Kelompok ahli ibadah ni dia tak ditipu musibah berat-berat. Kerja dia beribadah saja. Hak musibah ni, musibah dia berat sampai ibadah dia kurang daripada ahli ibadah. Benda wajib dibuatlah, tapi banyak benda-benda ni dia musibah banyak. Tetapi bila ditimbang amalan, tiba-tiba ahli musibah ni seolah-olah pahala dia mencurah-curah macam air langit menurunkan hujan. Sehingga ahli ibadah berasa, ya Allah, dia berasa kembalikan aku ke dalam dunia dan jadikan aku ahli musibah. Dengan sabar dia atas musibah tersebut. Jadi sebab itulah kita kata, kalau dah kita buat musibah kita terima dengan sabar, tiba-tiba kita buat ibadah lagi, dua-dua benda kita dapat. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Salah satu perkara ialah kita kembali kepada Allah. Itulah yang sebaik-baiknya. Cara zikir untuk kembali kepada Allah pun dia sama ada mengalui la haula wala quwata illa billah. Yang ini juga saya tambah kepada amalan yang ketiga saya, istighfar, selawat dulu. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada gapo aku ni, ya Allah, hanya mu ya Allah. Kita serah-serah. Jangan sekat baca saja, hati kita merintih dengan Allah. Tetapi ada satu lagi amalan yang hebat, iaitu zikir la ilaha illallah. Itu adalah zikir menyerah diri kepada Allah. Tak ada selain daripada itu. Boleh, maknanya buat sama ada la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, boleh belaka. Maka apabila kita serah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Gitu. Kemudian kalau nak ibadah yang khusus, yang ni saya buat, ni sebenarnya amalan-amalan bukan saya yang buat, tetapi diajar oleh tuan guru, dan yang saya cerita ni yang saya buat dan jadi. Jadi saya suka share lah benda ya Allah mustajab, kan? Ataupun kalau ada masing-masing tuan guru saya jawab lain, ustaz, sila. Kita bukan nak bertanding amalan siapa lebih baik. Kita nak Allah Subhanahu Taala saja, itu saja. Jadi kalau ada amalan lain yang dah biasa rutin, saya dah rutin, buat. Jangan tak buat. Ini kalau nak buat yang ini, kalau tak ada lagi. Maka salah satu amalan yang diajar oleh tuan guru saya ketika bertimpa ataupun menemui musibah ialah Al-Fatihah. Nampak barang saja Al-Fatihah baca, tapi kalau barang, Allah tak akan letak dia di setiap kali sembahyang kena baca Fatihah. Apa yang boleh kita lakukan dengan Fatihah? Saya banyak kes saya buat dengan Al-Fatihah ni, iaitu kita baca, hadiahkan kepada masalah kita. Kalau masalah kita suami, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ni kepada suami aku, jiwa raga dia, semudah-mudahan sebut hajat. Hari tu anak lari daripada rumah. Anak lari, bukan anak saya lah. Anak orang, ustaz minta tolong, anak saya lari daripada rumah pula kata. Saya tak ada ustaz lain yang saya ada, kata apa, nombor telefon ustaz seorang je. Pula kata. Berapa hari dah? 3 hari dah. 3 hari dah. Allah, lari mana tahu 3 hari ni? Ginilah kata, ibu kena buat, mak kena buat. Sembahyang hajat lah. Tapi hadiahkan Fatihah kepada hati nurani anak dia. Tarik balik, suruh balik, baca Fatihah. Saya akan buat. Beri saya masa 3 hari, saya buat juga. Oleh kerana kesibukan mesyuarat, seminar, bengkel, 3 hari saya dah buat. Tetapi pada hari terakhir tu, teringat, ini hari ketiga dah. Saya minta ditelefon balik hari ketiga. Lepas asar tu saya baca Fatihah, ya Allah, tolonglah sampaikan kepada anak ni, biarlah dia balik
Habis saya baca dapat telefon, "Ustaz, alhamdulillah anak saya balik tu." Tu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dah buat dah tu? Saya buat dah Ustaz. Tiap-tiap hari saya buat. Satu kes. Banyak lagi kes-kes lain yang maknanya nak lembutkan hati anak. Warna anak tak mungkin cakap sangat ni dah. Baca Fatihah. Masa mana? Terpulang. Pas subuh lah, pas maghrib lah, sembahyang tahajud pun sembahyang tahajud lah. Sebelum tidur pun sebelum tidur dah. Bacakan Fatihah, beri kepada anak. Kau pandai lah. Jangan sekat jalan sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Main sangat gitu tau. Biarlah waladdallin amin. Sekali pun jadi dah. Saya kalau sibuk-sibuk sekali je. Kalau boleh dalam bilangan yang ganjil. 1 atau 3 atau 7 atau 11, 17, 21, 41. Ya? Tak ada masalah. Niat dulu pun boleh, baca dulu pun boleh. Janji kita tujukan kepadanya. Dia ada satu kajian. Ni tengah dibuat kajian ni tau. Orang pakai kamera aura tu. Aura tu dia ada, bila kita tangkap kamera gambar tu, dia ada nampak color sekelilingnya. Dah aura. Jadi dibuat kajian, diperdengarkan orang tu dengan bacaan Al-Fatihah, diperdengarkan orang tu dengan bacaan Yasin. Bagi orang Islam, bila dibaca Fatihah, color dia warna hijau. Hijau ni color rohani. Tak. Bila baca Yasin, dia jadi warna biru. Biru ni warna ketenangan. Tengok Fatihah kita buat dah. Bagi orang bukan Islam, dibacakan dia warna oranye. Oranye ni maknanya emosi dia positif. Dia tak sampai masuk hati sebab dia tak beriman. Tapi dia tetap memberi pengaruh yang baik. Tengok ayat Quran. Jadi kita baca Yasin, boleh baca Yasin. Tapi tak cakap gok tau. Pas subuh nak sediakan sarapan anak baca Yasin. Dia paling mudah buat Fatihah lah. Kalau boleh cuba baca Yasin lah. Kalau boleh suntik Quran, hadiah kan, lagi bagus. Nah, cuma saya bagi yang maknanya mudah untuk kita buat. Bacalah Fatihah. Banyak lagi kes-kes lain. Sama ada diri saya dan orang lain yang buat. Melalui kaedah ni alhamdulillah berkesan. Histeria gitu kok. Dok. Orang mari jumpa saya. Budak wah histeria, ya Allah kata. Aku ni tak pandai mana. Nak baca doa-doa panjang-panjang apa semua tu, keluar kau. Tak pandai, kita tak pandai. Alih-alih biasa kita buat Fatihah, kita baca Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dengan niat merawat penyakit ni. Dah. Merau-rau dia. Waladdallin amin. Baca balik bismillah sampai 7 kali, sampai 11 kali. Cabut lagi isteri dia tu. Jin dia cabut lagi. Sedar balik. Boleh. Tapi kalau dia menangis tak berhenti-henti baca Fatihah, menangis tak berhenti-henti, jangan kita rasa putus asa. Tahu? Buka lampin dia tu, tengok ada semut gigit. Kita kata cium mana pula lah tu masuk. Tengok ada semut kat celah-celah tu. Allahu Akbar. Baik, kalau budak menangis gitu juga. Kalau maknanya nak, ialah kita baca di air tak apa. Bacalah 7 kali. Tak? Tiup, ya Allah, jadikanlah penawar untuk apa juga penyakit dia. Sembuhlah ya Allah. Bagi minum, bagi sapu, tak ada masalah. Buat mandi pun boleh juga. Tak jadi-jadi pun Ustaz. Kita bukannya penyembuh. Kita orangnya berdoa. Jadi kalau tak jadi, kesembuhan itu Allah Ta'ala yang memilikinya. Dia tak tahu cara je penyembuhan itu, wallahualam. Kadang-kadang dengan kita sembuh dah sikit, tiba-tiba mari dengan orang hanya sedikit saja sembuh terus. Begitu juga ada juga. Allah nak suruh share-share doa. Jadi itu kaedah yang sangat-sangat efektif. Boleh buat. Jadi kalau ada anak-anak agak-agak suami kan, walaupun ada tok guru ajar baca surah Toha, bagus juga. Waktu Sayyidina Umar lembut hati dengan surah Toha. Tapi tak semua orang hafal Toha tu. Toha tu apalah? Toha. Tu je lah. Lepas tu dah ingat dah. Jadi kita nak doa macam mana? Baca Fatihah saja. Boleh. Baik, itu antara amalan-amalan yang boleh kita buatlah. Kemudian baik, yang akhir yang saya nak sentuh ialah yang ini memerlukan skill masing-masing, iaitu cara mengurus konflik.
memang rumah tangga macam mana rumah tangga akan ada apa kata Piramli, sedangkan lidah lagi tergigi. Jadi memang akan ada konflik. Kita jangan terlalu mementingkan emosi masing-masing, seolayan emosi masing-masing. Suami seolayan emosi dia, isteri seolayan emosi dia. Yang penting sekarang ni nak selesai masalah tu je. Benda sangat. Tak, kita nak selesai masalah. Bukan nak tengok apa benda you dengan I macam mana you. Relax dulu. Kita nak selesai masalah. Tak, itu saja. Maka pengurusan konflik ini memerlukan skill masing-masing, memahami pasangan masing-masing. Saya tak boleh nak bagi tips yang konsisten tak. Sebab watak orang lain-lain. Watak suami lain-lain, watak isteri tak sama. Ada yang kena pujuk-pujuk, "Alah yang janganlah macam tu, janganlah macam tu." Ada boleh macam tu. Ada yang dia lagi meluat, suami dia buat macam tu. Bila kata, "Ya, cuba tengok ini, rantai emas." Sayang abang. Boleh jadi gitu juga. Contohlah, tak. Berat suami gitu tak. Cara nak mengurus konflik itu kena memahami pasangan masing-masing. Dan satu hal, jangan tengah emosi nak menyelesaikan masalah, tak boleh. Tengah panas hati nak selesai masalah, tak jadi. Dia kau berlawan cakap. Oh ni kata ni dengan kata ni. Masing-masing betul dan masing-masing salah. Kita bukan nak cari siapa betul siapa salah. Kita nak hidup bersama suami isteri. Itu je. Tak. Kadang-kadang miscommunication ni yang jadi masalah. Terengganu bagi kemarin dulu saya baca 90 berapa persen ke konflik rumah tangga diatasi dengan masalah berbulan madu kali kedua. Apa isu dia? Isu dia ialah sebelum ni mereka tidak bersama-sama. Bila diberi peluang bersama-sama, tak jadi bala. Itu saja. Jadi masing-masing nak melayan perasaan masing-masing. Jadi masalah. Jadi kita kena selesai konflik, jangan ketika emosi. Yang suami kena pandai, yang isteri pun kena pandailah. Itu ya kan, buka-buka pintu, awak kat mana? Aku kat sini lah. Tu berat. Aduh, tu nak perang tu. Relax dulu, masuk luar. Abang dah makan belum? Tak. Tengah-tengah makan, abang pergi mana tadi? Tak. Adalah. Tu masalah tu. Tu kena sembang kat lain pula. Tu contohlah kan. Tapi kalau suami tu terang bagus juga. Abang ada kat apa dangdut tadi. Cari betul laki aku ni. Jadi waktu pengurusan konflik sangat penting. Yang ni boleh minta abang benda pihak pengurusan masjid buat kuliah lain lah. Tentang tajuk pengurusan konflik rumah tangga. Sebab itu subjek yang sangat penting. Cara menyelesaikan konflik, sikap kita dalam menyelesaikan banyak hal kena sentuh di situ. Tapi secara generalnya maknanya kalau kita di sini maknanya bila berkonflik, jangan jadikan konflik itu isu. Kita jadikan sasaran kita ialah kita nak hidup bersama aman damai. Dah. Tak usah ungkit-ungkit. Kalau ungkit-ungkit tak ada siapa yang sempurna dalam hidup ni. Nak kira ungkit-ungkit Sayyidina Umar teruk lagi daripada kita. Sayyidina Umar tu nak bunuh Nabi. Kita awal-awal kita sayang Nabi dah. Nak kira nak ungkit kisah lepas dah. Jadi suami isteri ni kalau dapat mengurus konflik dengan baik, jangan jadi macam 3 orang sekawan dapat apa benda jin ajaib Aladdin tu. Tak, 3 orang jumpa lampu pelita tu kan. Seorang kata aku nak kaya. Tak. Dia tiga budak hitam. Ni cerita 10 budak hitam, ni 3 budak hitam. 3 budak hitam jumpa lampu ajaib. Seorang kata aku nak kaya. Tak. Aku nak semua. Bagus ni. Kita minta berkawan-kawan lah kan, 3 orang. Okey, 3 permintaan dia kata. Seorang satu. Seorang kata aku nak semua di sini kaya. Semua kaya, 3 orang kaya. Yang kedua, aku nak semuanya putih, cantik berseri. Pun semua jadi cantik putih berseri. Yang ketiga, dia minta benda. Aku nak semuanya kembali kepada asal. Peling balik. Hitam miskin, balik asal. Jangan gitu dah. Jadi dah 3 permintaan habis dah. Tak ada gunanya dah. Jadi sebab itulah konflik rumah tangga ni penting supaya masing-masing ialah untuk menyelesaikan masalah jadi baik. Bukan patah balik kepada hak teruk. Baik. Kerana itulah kalau kita melihat kepada pentingnya apa benda suami isteri ni,
saya suka cerita pasal kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah suruh tinggalkan Sayyidina Hajar di padang pasir kat Mekah tu dengan Sayyidina Ismail. Lepas tu Ibrahim diperintah balik ke Palestin. Ibrahim datang balik menziarahi Sayyidina Hajar sampai Sayyidina Ismail besar, berkahwin. Sekali tu Ibrahim mari, Ismail pergi keluar berburu. Tak. Dia pergi rumah Nabi Ismail, Ismail tak ada. Di mana suami Ismail? Kepada isteri Nabi Ismail tu dah kenal. Itu pak mertua dia. Dia pergi keluar berburu. Macam mana kehidupan korang? Teruk, miskin. Tak apa-apa kata, susah hidup. Kita hidup senang semua. Tak tu lelaki miskin gini, susah dia ngadu gitu. Tak apalah, kirim salam dengan Ismail, kata pintu ni tolong ganti dah. Bila Ismail balik, ada orang mari ke? Ismail berasa ada orang mari. Ada, kata ada seorang tua lagi. Dia kata apa benda? Dia kata suruh tukar pintu. Maknanya dia suruh ceraikan kamu. Pasal apa? Isteri telah membocorkan rahsia rumah tangga kepada orang yang tak kenal. Tak kenal pun. Kalau orang tak kenal buat gitu, berat kan? Lepas tu Ibrahim datang balik tahun-tahun yang berikutnya. Tengok Nabi Ismail kahwin dengan orang lain pula. Ismail mana? Oh, suami aku pergi keluar berburu. Dah macam mana rumah tangga? Alhamdulillah, tak ada masalah. Suami aku yang baik. Dah pakcik marilah. Saya apa benda, ada makanan sikit ni sebagai tetamu, marilah makan kata, minum lah, silakan kata. Beritahu ke Ismail supaya simpan baik-baik pintu ni. Tengok. Jadi rahsia rumah tangga maknanya masing-masing menjaga hak masing-masing. Tengok Nabi Ibrahim beri contoh kepada kita macam mana suami isteri bertanggungjawab, berperanan dengan baik masing-masing. Comel ya. Kalau salah satu curang, salah satu khianat, jangan habis. Jadi oleh kerana itu apa hal pun kita kembali kepada Allah SWT. Kadang-kadang hidup tidak selalunya indah. Gerimis di tengah hari dah. Kusangka apa? Panas hingga ke petang. Rupanya gerimis mengundang. Jadi itu adalah asam garam hidup dalam dunia ini. Kadang-kadang kita rasa kita ni derita. Tiba-tiba saya tengok di perairan Myanmar. Nak lari ke Bangladesh tak boleh. Burma negara mereka kena halau, kena bunuh. Nak lagi ke mana? Tak ada tempat nak lagi. Alih-alih duduk kat sepadan. Tak meningkat tepi pantai. Bila musim terkujuh macam ni, banjir. Sepanjang-panjang bulan terpaksa duduk atas meja. Makanan tak ada. Macam mana tu? Belum lagi di Syria. Seorang abang menyok adik dia umur membuat susu adik dia kecil umur setahun 2 tahun. Mak ayah tak ada. Siapa cara? Mana makan minum mereka? Siapa nak beri perlindungan? Tengok. Kita kata ya Allah, ya Allah. Tapi inilah kehidupan dalam dunia, nak menuntut tanggungjawab semua orang. Jadi kalau rumah tangga pun gitu jugalah. Kalau kita rasa teruk, ada orang lain lebih teruk. Yang penting kita pegang kekuatan agama tu yang saya kata takwa tadi, kunci kebahagiaan. Pegang kekuatan agama, whatever happen, kita faham ini adalah ujian aku dalam dunia, bukan ujian orang. Kadang-kadang kita tengok orang lain sukanya lah tengok dapat main anak-anak, ayah dengan anak, mak dengan anak, comelnya lah. Kita fikir begitu. Tapi kita kena faham, ini Allah pilih aku dengan ujian ini. Allah bagi dia nikmat itu. Apa pasal? Hak Allah Ta'ala, ada rahsia yang kita tak tahu. Ada masalah kadang-kadang orang mari tanya saya masalah-masalah, bukan setakat masalah rumah tangga saja, masalah ibadat. Masalah rumah tangga ni kalau orang mari tanya, saya susah hati kau. Saya kata saya bukannya apa benda, orang yang maknanya dah menjadi role model masyarakat rumah tangga. Anak-anak saya pun baru nak besar. Tapi bila minta nasihat, maknanya dia perlukan supaya didengar dan diberi nasihat secara agama. Itulah nasihat saya. Bersabar. Ustaz bolehlah cakap sabar-sabar. Habis nak suruh aku buat macam mana? Itulah kalimah sabar itu akan tubik daripada mana-mana nasihat. Sebab itulah yang sepatutnya. Tak kira lagu mana macam mana pun, terpaksa sabar sebab dunia ini adalah tempat untuk bersabar. Tempat kita akhirat esok.
tu baru tempat kita. Kalau tak dapat di sana, sepatutnya waktu baru persoalan, ya Allah, pasal aku tak dapat. Itu pun tak wajar juga. Jadi dalam dunia ni memang akan dipersoalkan benda-benda gitu. Jadi kalau mari tanya aku masalah, sabar deh. Jadi tahu dah lepas ni untuk telefon dengan ustaz kalau telefon ni tak dijawab gitu kok, sabar deh. Kita tahu dah suruh sabar tu. Tak sabar dah tu, sabar. Jadi mudah-mudahanlah 2-3 maknanya tips-tips yang saya kongsikan daripada buku-buku ilmu-ilmu daripada model Rasulullah. Kalau comelnya ialah kita ajar kepada anak-anak kita Rasulullah dan para sahabat, sirah-sirah mereka. Itu yang dilakukan oleh para sahabat tu. Sirah Nabi diajar, sirah para sahabat diajar. Kita sekarang ni ajar kepada anak-anak kita dah, ajar benda-benda yang bersifat kecil-kecil minta tab dah. Kecil-kecil minta smartphone dah. Smartphone bagi boleh suruh baca sirah dalam smartphone, tak apa. Sehingga sekarang ni sirah Nabi orang tak tahu. Cerita Nabi Isra Mi'raj tak tahu. Bila masa bulan Isra Mi'raj datang, orang tak berminat cerita pasal Isra Mi'raj, pasal takkan dia tahu nak cerita Nabi Isra Mi'raj. Akhirnya budak-budak tak tahu. Kita fikir kita saja. Sebab kita daripada kecil cerita Isra Mi'raj je. Kita nak tengok apa benda, pengajaran-pengajaran dia apa semua, cerita juga. Bila time Maulid Rasul, kena cerita juga kelahiran Nabi. Sekarang ni budak-budak ramai tak tahu kisah-kisah kelahiran Nabi. Tahu tentera bergajah je. Apa yang berlaku itu dah tahu. Kisah hidup Nabi ramai orang sekarang, anak-anak dah tak tahu. Sebab antaranya ialah bila masuk bulan Maulid, bulan Isra Mi'raj, dah diceritakan benda gitu. Sebab masing-masing kata cerita dah semua tahun tak tahu. Tu silap kita. Jadi kalau orang tak cerita, kita kena cerita ke anak-anak. Jadi dengan cerita-cerita itu akan menimbulkan bi'ah yang baik untuk anak. Esok-esok dia akan menjadi bi'ah rumah tangga yang baik juga, insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah untuk perbincangan kita. Ada lagi soalan-soalan tak? Boleh kongsi-kongsi kalau ada soalan. Ada. Golongan muda sekarang ni kan kebanyakan tangga tu ada masalah. Jadi menyebabkan ada golongan muda wanita dia macam tak nak kahwin. Maknanya kahwin akan jadi masalah terutama bagi yang kerja dan yang ada pendapatan kan. Jadi macam mana kita tahulah sunnah kan untuk kahwin, jadi nak menunjuk. Itu masalah juga tu. Dan wanita-wanita yang berkerjaya, lepas tu dia tengok masalah-masalah rumah tangga, dia tak mau kahwin. Dia tak mau kahwin, lepas tu dia kata kalau tak kahwin pun aku tak ada hal dah. Hidup molek apa semua. Ni satu hal. Satu hal lagi ialah mereka tak nak komitmen. Lalu mereka ambil jalan mudah, mereka ambil nikah yang diamalkan oleh Syiah, nikah mut'ah. Kontrak sebulan, 2 bulan habis. Ada berlaku dah. Ada berlaku dah. Jadi macam mana golongan ni? Macam mana Aku dah reti kok. Dia sebenarnya Nabi, perintah Nabi berkahwin. Kalau kita sayang Nabi, dah kita akan ikut sunnah Nabi. Yang wanita yang tak berkahwin pada zaman-zaman dulu ialah kerana menumpukan 24 jam ibadat. Rabi'atun Adawiyah, 24 jam dia ibadat. Jadi adakah wanita sekarang ni 24 jam ibadat? Dok. Dia pergi shopping, tengok wayang, jadi duk jadi. Nabi kata suruh nikah. Kena nikah, kena ambil tanggungjawab nikah. Tak wajib, tapi maknanya kata itulah umat aku. Satu. Yang keduanya ialah kita kena memahami masalah kekurangan lelaki Melayu ataupun lelaki Islam yang berkualiti macam saya. Kita jumpa lelaki-lelaki duduk di pusat serenti, dekat apa benda, merempit kat durian burung, hari Jumaat, hari Sabtu, 2-3 ribu motosikal duduk lepak situ. Pergi ke mana lelaki-lelaki ni tak boleh harap. Jadi kita fahamlah kenapa wanita tak nak kahwin. Lelaki-lelaki sejati dah kahwin dah. Sebab dia memang lelaki sejati, dia akan kahwin, dia akan ambil tanggungjawab anak, tanggungjawab dakwah apa semua dia akan ambil. Dan lelaki sejati ni dia tak sejati mana pun. Kalau sejati mana, oleh kerana masalah-masalah ni dia akan kahwin 4. Berani aku.
Tak. Dengan apa benda kekangan ekonomi zaman learning ni berat juga tak? Jadi akhirnya itu boleh antara faktor-faktor lah. Jadi ala kulli hal yang itu melihat kepada tengok keadaan dia. Sekiranya ada orang baik-baik nak kena suruh dia kahwin sebab waktu perintah Nabi SAW. Nabi kata kalau ada orang baik-baik datang meminang anak kamu, cepat-cepat kahwinkan. Selamat dunia akhirat. Tu. Tu kita kena bagi tahu bahawa yang kita nak buat ini adalah untuk akhirat kita. Untuk akhirat kita. Disediakan oleh Allah SWT ganjaran-ganjaran yang maknanya kalau menyesal lah. Gitu akhirat esok kenapalah dia jadi gitu. Jadi waktu kita kena kabur. Tapi kalau tidak ada lelaki yang sesuai dah. Kalau maknanya yang minta pun akan memudaratkan dia. Jadi stay gitulah nak buat mana. Kalau berkahwin yang minta dengan dia mak rempit, minta dengan dia penagih dadah, itu lebih memudaratkan dia. Itu kena tengok dari segi fiqahnya, kena tengok di situlah. Tapi kalau ada orang yang baik-baik dan maknanya kalau dia kahwin baik sudahannya, memang kena kabur gitu. Bahawa ini adalah kasih sayang kita pada Nabi, ikut perintah Nabi. Itu sajalah saya nak cakap macam mana kan. Perintah Nabi yang lebih utama untuk diikuti. An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu lebih utama daripada diri mereka. Diri mereka tak nak kahwin, Nabi suruh kahwin. Nak ikut siapa? Ikut diri, ikut Nabi. Ikut Nabi. Apa Nabi suruh? Kena ikut lah. Sebab itu akhirnya kembali kepada persoalan pemahaman tentang ilmu agama juga. Sebab kalau betul-betul sayang Nabi, apa saja yang Nabi cakap semua ikut. Sekarang ni pasal apa jadi huru-hara gini? Sebab apa yang Nabi cakap semua tak nak ikut. Tak. Semua tak nak ikut. Main logik akal berlaku. Berat lah. Kalau nak kira Nabi kata makan 7 biji ajwah tiap-tiap pagi, nescaya kamu akan terhindar daripada gangguan syaitan. Macam mana makan kurma boleh terhindar daripada gangguan syaitan? Logiknya tak logik lah. Tapi yang Sayyidina Ali kata agama ni bukan dengan logik. Kalau Nabi cakap, percaya je lah. Waktu bukan bahagian logik untuk diterima. Itu bahagian Nabi beri satu klausa khas. Alaikum bihabbati sauda. Hendaklah kamu mengamalkan habbatus sauda. Dia ubat segala penyakit melainkan mati. Dulu Nabi mana ada Panadol apa benda apa batuk tim ni di topi pakur mana ada kan. Kalau Nabi cakap tu itulah kita kena pegang. Walaupun dulu tidak ada ubat-ubat yang moden begini, tetapi Nabi adalah yang paling ulung. Kalau Nabi cakap apa tu sodak lah. Maknanya Allah wahyukan dia. Dan mungkin juga Nabi minta menjadi ubat kepada semua penyakit. Kena baik dengan Nabi gitulah. Ini kita tak mana boleh habatus sauda merawat semua penyakit kata. Itu masalah-masalah kita. Jadi respon kepada tadi gitulah. Apa-apa hal hendaklah kita mendahulukan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam. Baik, dengan ini saya mohon maaf kalau yang terkurang, yang tersilap. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT, bahagia hidup kita sampai hari akhirat. Esok-esok bersama dengan pasangan masing-masing di akhirat. Masa tu tengoklah betapa handsomenya suami kita di akhirat esok. Jangan tengok dalam dunia ni. Allah biar akhirat esok tengok handsomenya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana warhamna wa li walidina wa li ummati Muhammad innaka antal ghafurur rahim wa najjina minal hammi wal ghammi wal karbil azim wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.